صلى الله عليه وسلم وعلى بك أعوذ بك من شر ما صنع ولك بالعنة وأعوذ بك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan, yakni permulaan hari kita Maghrib. Permulaan hari kita kalau kitaran hari. Untuk orang Islam ni kiraan mengikut waktu solat, bukan ikut malam siang semata-mata. Tengok dah malam tu kita sangka dah berakhir cerita kehidupan kita, malam tu dah nak tidur. Walhal malam bagi orang Islam ni bermula Maghrib, hari yang pertama. Dia permulaan. Tinggal lagi permulaan nak dimulakan dengan apa kehidupan kita ni sebenarnya. Kalau dilihat bagaimana susun atur kedudukan kehidupan kita, dimulakan dengan ketaatan, dengan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya solat waktu Maghrib. Waktu Maghrib kemudian datang ke masjid, membina rohani. Di saat malam ni memang pada kedudukan jasadi atau jasmani kita dah slow down. Siang tu nampak sibuk kita gerak ke sana ke sini. Namun di situ bukan bermaksud kita dah slow terus. Tidak, mengurangkan perbuatan jasadi, jasmani, namun di situ adanya af'alul qalb, yakni perbuatan hati, pekerjaan hati. Ini menguatkan balik kekuatan dalaman. Bermula dari dalam, ikutkan perbahasan tentang kehidupan orang berimani, dia bermula dari dalam diri dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam dirimu kamu tak perhatikan? Jadi dalam diri ini bagaimana? Inilah dia membina kekuatan dengan ketaatan. Kuat itu dibina dengan taat. Bukan kuat itu dibina dengan kebendaan, luaran. Sebagai contoh, lihat bagaimana kalau buka dalam sirah kan, sejarah tentang tentera-tentera, contoh tentera bergajah. Bagaimana tengok tentang Namrud, Firaun. Itu nampak pada luarannya kuat. Luaran lah. Namun hakikat kuat itu bukan dari luar, kuat dari dalam. Kuat dari dalam yang mana dilihat bagaimana berhadapan dengan kehidupan yang penuh dengan cabaran ni. Maka di situlah terbinanya Daulah Islamiyah yang dibina dari dalam hati, dalam jiwa. Jadi permulaan itu penting. Bermula dengan membangunkan jiwa. Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan ini sangat menitik beratkan tentang dipanggil tertib, kedudukan yang mana nak didahulukan, yang mana nak dikemudiankan.
Itu tertib. Jadi kalau dalam perbahasan mana nak didahulukan, itu mestilah didahulukan dengan rohani, hati kita. Kalau perbahasan konteks kehidupan, kalau dalam kita bincang dalam bahasa mudahnya, hidup ni nak puaskan hati, itulah bahasa mudah kan. Tapi nak puaskan hati dengan apa? Itu soalannya balik. Sebab tu pakai kereta macam puas hati tak? Tak puas hati lah rasanya. Beli baju puas hati tak? Tak puas lah rasa. Rasa dalam tak puas hati tu satu hari dah baju dah. Itu pun tengok bang baju tak ada lah bang. Tak ada. Bukan satu hari satu bilik lah. Tahu tak ada berkenan dengan hati. Semua tentang hati lah. Dia sebut tentang hati, maka di situlah datang berhati-hati. Sebab hati ini tidak boleh dipuaskan selain daripada yang hak, yang benar. Hati itu mestilah dibangun dengan perbahasan iman. Tasdik membenarkan dengan hati. Tasdiqu bil qalbi. Membangunkan hati itu dengan perkara yang memuaskan. Iaitu bersifat nurani. Bersifat dalaman ini bukan dibincangkan dengan kebenaran. Nak puaskan dengan apa yang ada pada dunia. Takkan boleh. Tapi itulah dunia ni semuanya berkaitan tentang hati. Orang tak puas hati, dia sebab apa? Sebab dia salah percaturan hidup dia. Dia ingat hati itu puas dengan ada benda. Bila dah ada benda, macam-macam pula cerita macam tadi. Elok tak payah ada apa ni. Dah makin senang, makin susah pula. Elok aku susah. Dulu susah sebab susah. Sekarang susah sebab senang. Sebab apa? Ramai orang susah tengok aku senang. Dan senang tengok orang susah. Aku susah hati tengok dia senang. Zaman akhir zaman ni ada spesies yang macam itu. Suka tengok orang susah. Itu dengki tu, hasad. Habis amalan. Membakar ibarat api kata Nabi SAW, hasad. Apa ciri dia? Dia tak suka orang lain dapat nikmat. Dia tengok orang dapat nikmat dia. Tak patut dia dapat. Macam itu. Walhal nikmat ni, nikmat dunia lah pun. Bukannya orang kata apa akhirat. Akhirat tak ada orang tak puas hati. Aku tak puas hati betul lah. Dia selalu solat orang waktu. Tak ada lagi. Perbahasan ni tak jumpa lagi lah. Aku tak puas hati betul lah ni. Dia tu betul, kuat beramal betul. Tak ada. Tapi aku tak puas hati betul lah. Dia tu tengok, hidup makin bagus. Nampak? Anak menjadi semua. Tengok, rumah elok. Dia ni mesti ada makan ni. Makan. Barulah datang tengok pada amalan. Dia ingat bagus sangat ke tu. Barulah dia cakap bagus sangat ke tu. Orang tak berhati. Sebab apa? Sebab tengok orang senang. Dia susah tengok orang senang. Ini berlaku cuma sekali dalam kehidupan. Bila kita cerita tentang kehidupan, ini mesti kita kena ambil maklum dan ambil tahu tentang realiti. Tentang dipanggil uruf, iaitu keadaan setempat semasa. Bila kita nak beramal itu ibarat amalan ni adalah pakaian kita. Kita kena tahu kita beramal di mana? Di dunia. Dunia ni macam mana? Dunia ni perkara yang boleh menyebabkan amalan kita tu hilang nanti. Bila kita tak tahu senario ataupun perkara yang berlaku, masalah musalah dengan keadaan semasa kehidupan ni, dia tak tahu dia kata apa, lantaklah apa jadilah yang betul aku beramal. Ingat, tamsil dia, contoh dia begini. Masuk hutan. Saya namakan juga tamsilan. Di dalam bab hakikat kehidupan dia banyak kita akan merenung, berfikir dengan kaedah. Kalau ikut kaedah ni, dipanggil manhaj nazar wal istidlal. Al-Imam Musanusi rahimahullah ta'ala alaih dengan Al-Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala. Nazar melihat wal istidlal, iaitu melihat dan memikirkan secara rasional. Itu kaedah. Apa sih kehidupan ni dilihat dan direnungkan. Rasional ni maksudnya mesti berkait dengan kekuasaan Allah. Dia tidak boleh tidak. Tak ada satu penghidupan yang tidak terkait dengan kuasa Allah. Mesti. Tak ada kehidupan tu ada tiba-tiba, ada sendiri, tak ada. Dia mesti tengok. Dia mesti tidak boleh tidak. Mesti. Bahasa la Buddha. Tidak boleh tidak. Wala manja minallah illa ilai. Tidak boleh tidak.
Dia tak boleh lagi pada Allah, mesti kepada Allah. Maka dalam perbahasan macam mana dia boleh lupa Allah? Kuat sangat hijab dunia tu lah. Dia menyangka dunia tu datang dengan dirinya sendiri. Ataupun dia mungkin share dengan Allah. 50-50. Dia share lah kan. Kalau aku tak usaha tak dapat juga. Dia share. Walhal dapat bukan sebab usaha dia. Sebab 100% Allah bagi, usaha lah. Tapi dapat 100% Allah bagi. Ini itikad kena jelas. Kita usaha lah. Kalau orang cakap, Ji, tukar-tukar kereta nampak. Biasalah usaha menjadi. Saya usaha tak jadi. Ini mesti kamu ni pertama, kamu hilang fokus. Dia cerita buat usaha dia. Patutnya, bila orang kata, Ji, tukar-tukar kereta nampak. Alhamdulillah, hazam min fa'li rabbi. Allah bagi. Malah dia tak habis kat situ pula tu. Kalau dia ikut skema jawapan, bila dapat dunia ni, skema jawapan dia, sebagaimana Nabi Sulaiman AS jawab. Hazam min fa'li rabbi. Lina berluani. Ada sambung belakang dia. Ini semua kurniaan daripada Tuhanku untuk menguji aku. Bersyukur atau kufur. Bukan dapat free. Mana ada dapat free? Orang kata, ini bukan free. Bukan soal bayar dengan duit. Semua dapat berbayar. Bayarannya apa dia? Darah. Ibarat darah. Jangan main. Dah janji dengan Allah tu. Jangan main. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Okey. Aku akan bagi semua apa yang kau nak. Aku nak tengok. Kau boleh tak balikkan balik kepada aku? Darah tu, itulah raya korban. Darah ni maksudnya adalah dengan kesungguhan kita. Tengok. Mesti tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Tapi itulah mudahnya melupakan Allah. Sebab apa? Sebab kehidupan ni kita je semua. Kan? Kalau tak ada perbahasan tentang tauhid, tak ada perbahasan tentang nama Allah, nama siapa yang ada dalam hidup? Nama aku lah. Aku yang belajar, aku tak belajar, tak pandai. Aku yang usaha, tak usaha, tak ada. Aku yang menjaga membesarkan anak pagi, petang, siang, malam. Nak harapkan abangnya, laki. Dia marah kat laki pula. Nak harapkan bapaknya, dapat ke sudah. Kalau aku tak masak, tak makan orang ni. Aku yang bagi makan. Ini banyak bercakap macam itu. Kehidupan. Mudahnya manusia melupakan Tuhan. Semudah dia melupakan nafas dia. Sebab dia tak kontrol nafas, dia lupa. Itu dia. Jadi masuk kata hidup ni memang tidak boleh tak mesti berkait dengan Allah. Sebab tu bab tu bismillah. Isti'anah dengan nama Allah mesti. Tidak boleh tidak. Baik. Maka bila begitu kita tamsilkan hidup ni dengan pandangan ataupun nas yang Allah sendiri nyatakan dunia ni apa. Jadi kalau kita lihat dunia ini kalau ditamsilkan dengan perbahasan tentang yang kita boleh faham, wa yadribullahu al-amsal linnas. Allah kata bagi contoh kat manusia ni. Baik. Kita jadikan dunia ni contoh sebagai hutan belantara. Sebab nak kaitkan dengan amal. Hutan belantara. Kita nak masuk memburu dalam hutan. Pelanduk. Pelapak pelanduk tu smart lah tu. Buru pelanduk. Dapat satu truk. Aku tak peduli apa dah. Yang tahu aku nak buru pelanduk. Dia lupa. Itu hutan belantara. Dia tak tahu selok-belok hutan tu apa ada. Memang dia boleh dapat pelanduk. Tapi dia lupa. Dia dikepung oleh Raja Rimba. 5 ekor kepung dia. Nak cakap apa? Itu baru Raja Rimba. Belum kuntilanak lagi. Belum lagi apa orang kata apa? Alam bunian lagi. Belum lagi. Nampak? Jadi kalau kita lihat perbahasan itu jemaah sekalian, bila kita beramal tanpa mengiraukan keadaan kehidupan kita, samalah ibarat kita masuk hutan tanpa memikirkan bahaya yang ada. Hutan. Kita kena tahu dalam hutan tu apa ada. Harimaunya, binatang berbisanya, macam mana nak keluarnya. Kita beramal nak dapatkan hasilan, betul lah.
Tapi amalan kita tu boleh hilang, dimakan oleh binatang buruan. Singa ada, beruang ada. Tengoklah jenis hutan tu, hutan apa? Silap-silap tengah kita mati sekali kena makan. Baik. Maka dalam kita beramal, kehidupan kita di dunia, itulah tempat yang mana kata iblis. Pemangsa, mangsa, kita ni pemangsa. Mangsa siapa? Itulah iblis. Pemangsa, betul tak? Tertukar saya. Mangsa, betul lah kan? Kita pemangsa. Kita mangsa, pemangsa lah. Pemangsa. Iblis lah. Sebab apa? Sebab dia ada dendam kesumat. Yang telah dirakamkan oleh Allah, kata-kata iblis surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qal, berkata iblis, bi izzatik, dengan keagunganmu. Iblis ni dia bermula Allah jadikan dia itu bukan manusia, tak. Satu kumpulan dengan malaikat. Jadi ketika dia sudah pun menjadi iblis, iaitu apabila dia ingkar suruhan Allah, ingkarnya sampai tahap kana minal kafirin, kafir. Maknanya sebelum tu iblis beriman tidak? Ya beriman. Beriman dengan Allah, ya. Tapi tak mana dia jadi kafir tu? Ketika dia menolak takdir Allah. Kan rukun iman yang 6, beriman kepada Allah. Yang ke-6, beriman dengan takdir Allah kan. Beriman balik tu. Ramai orang boleh beriman dengan Allah, ya. Tapi datang takdir Allah, dia mula geleng, kata, aku tak boleh terima ni. Begitulah iblis ketika datangnya cabaran tadi. Datangnya yang mana? Apabila Nabi Adam AS Allah jadikan, Allah takdirkan jadi. Kemudian di situ ada keburukan yang iblis kena lalui, takdir tu, baik buruk kan. Dan iblis tak setuju. Bila iblis tak setuju, dia ingkar. Malah meremehkan. Bukan kata ingkar saja. Meremehkan Nabi Adam AS. Itu sombonglah. Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Abah ni membantah, kemudian dia meremehkan. Dalam keadaan dia begitu ni mas sekalian, bi'izzati, dia tetap puji Allah. Yang lepas tu jangan terkejut orang, Ustaz dia sebut nama Allah Ustaz. Sampai itu bismillahirrahmanirrahim, dia buka tabung. Salahlah kufur, dia menggunakan nama Allah di tempat yang salah. Dia menutup. Salahlah. Tak boleh. Tapi itulah iblis, dia sebut bi'izzati, dengan keagungan, aku akan sesatkan cucu cicit Adam. Bayangkan. Dia punya dendam kesumat dia tak habis ketika bermula kerja Nabi Adam AS. Dan dendamnya tidak terpadam selagi belum kiamat. Maksud kata ada sampai sekarang. Ini musuh nombor satu kata Allah. Kita kena tahulah. Dan mari kat dunia ni kita berhadapan dengan musuh ni akan menghilangkan buruan amalan kita. Kan kita turun ke dunia ni kan nak berburu amal. Memburu malam Lailatul Qadar. Contoh. Semua nak berburu, nak membawa hasil amalan. Iaitu pahala. Apa hasil pada amalan? Pahala lah. Jangan hasil pada amalan dunia. Memang balik awal balik lah. Beramal ni sebab nak dapat dunia. Habis lah. Tak boleh nak dapat dunia, satu je amalan yang boleh digandingkan. Apa dia? Doa. Minta. Berdoa minta dunia tu pada amalan doa. Tapi kalau solat sebab nak dapat dunia, biar. Berbuat baik sebab nak dapat balasan dunia, habis. Jadi kita nak pahala. Pahala tak apa, walaupun kedudukan dalam ikhlas, ulama ceritanya tu paling rendah. Namun tetap ikhlas. Nak pahala. Jadi pahala ni lah yang akan dibawa balik menghadap Allah. Dan kita bimbang pahala ni hilang di pertengahan jalan. Hilang. Dan Nabi kata mafhum hadis dalam perbahasan tentang puasa, ada yang berpuasa tapi lapar dahaga je.
Ada yang solat hanya dapat penat saja. Ada yang hidup tapi dapat penat, resah. Hidup tapi akhirnya tidak memberi maksud dan memberi makna ke dalam hidup. Sebab apa? Sebab dia lupa. Dia berhadapan dengan musuh nombor satu yang Allah Ta'ala takdirkan dia ni bebas. Bebasnya iblis ini dalam keadaan all access. Dah lah bebas, all access lah. Dia boleh masuk mana-mana tempat. Dan dia kepung gitu. Aku akan datangi. Apa yang iblis ni buat? Apa iblis buat jemaah sekalian? Allah rakamkan kata-kata iblis. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Macam kita sekarang kita maklum tentang saudara Islam kita di Palestin. Kan? Nak masuk di Palestin, keliling tu dikepung. Itu musuh nombor dua. Kalau kata tangan-tangan gaib yang mengatur serangan apa semua tu siapa? Tak payah bening-bening. Dajjal. Dajjal lah. Dia lah mastermind dia. Dajjal dia akan buat kehancuran luaran. Tapi presiden dia report duty. Setiap hari ada multaqa setiap hari. Ada istimak main-main. Kecuali Ramadan tak dapat permit. Itu dia. Selain Ramadan, hari-hari akan report duty kepada presiden kejahatan seluruh alam. Yang masih bebas berkeliaran ke sana ke sini. Yang datang dari depan, belakang, kiri dan kanan. Itulah iblis. Dan dia akan bertanya satu-satu apa yang dibuat oleh tentera-tentera. Dan apabila dia datang dari depan, belakang, kiri dan kanan, kata iblis apa? Dan kau akan dapati, dia kata apa? Dia cakap ke Allah. Kau akan dapati. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Surah Al-A'raf ayat 17. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu. Ini poin penting ni. Apa iblis nak buat? Memang dia suruh buat kejahatan, tapi apa kejahatan yang menjadi ibu dia? Dia kata apa? Allah rakamkan dalam Quran. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Beramal ramai. Ada hadis? Ada. Hadis yang Nabi terjemahkan keadaan akan datang satu zaman. Datangnya umat dalam keadaan seperti buih di atas permukaan laut. Itu ramai lah. Buih ni nampak banyak lah. Tapi bila Nabi takrifkan buih, bimbang-bimbang dalam dia kosong. Sebab apa? Sebab bila kait dengan gerak kerja iblis ini, dia nak buat engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Kan tadi kita bincang hidup ni tentang hati. Nak puaskan hati. Nak puaskan hati. Kehidupan ni berkaitan tentang hati. Kehidupan kita sekarang di dunia ni tentang hati. Nak puaskan hati bukan dengan kehidupan dunia. Nak puaskan hati bersifat qanaah itu dengan habuan akhirat. Barulah dia boleh dapat puas hati tu. Bermaksud dia akan terpengaruh dengan perbahasan beramal tapi tidak rasa bersyukur ataupun dengan tidak ada rasa syukur. Dia datang solat dengan tidak rasa syukur. Dia tak tahu dunia ini sebenarnya anugerah dan padanya itu wasilah untuk mendapatkan habuan akhirat. Patutnya bersyukurlah. Susah pun boleh dapat pahala. Senang apatah lagi boleh dapat pahala. Yang poin pentingnya adalah untuk dapat pahala. Tapi leka kita dengan dunia itu. Sebab itulah si iblis ini akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tunggangan dia.
tunggangan yang mana menjadikan nafsu sebagai perkara yang menggalakkan. Nafsu ni apa? Perasaan. Perasaan terhadap dunia itu diutamakan, dimaharaja lelakan. Perasaan suka yang membawa kepada perbahasan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Cinta pada dunia bukan bermaksud lawannya dalam keadaan kita buang semua dunia ni, bukan. Cinta pada dunia itu hendaklah difahami dengan perbahasan lawan kepada dia ada dengan sifat kita benci kepada dunia. Apa maksud benci pada dunia? Kita benci dengan ibarat ulama bincangkan tentang bagaimana sesuatu perkara itu boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Contoh, di depan kita ini ada racun. Racun ini bagus untuk tanaman sebab matikan lalang-lalang semua. Tapi dia berbahaya. Lalu kita benci padanya. Kita akan letak dia pada keadaan yang terpelihara, jaga elok-elok. Maka dunia umpama begitu. Dia berguna dan dia ada keperluan, tetapi dia sangat berbahaya kerana dia boleh memadamkan nilai pahala. Contoh tentang harta dan pahala. Bila sebut tentang harta dan pahala, nilai pahala itu boleh dihilangkan apabila manusia mula menyatakan dalam konteks riak harta, nak menunjuk. Memang Allah nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 20, nak menunjuk-nunjuk, nak bermegah-megah. Walhal untuk ada harta adalah untuk menyelesaikan keperluan kita. Kalau perlu pakai harga kereta 2 juta, silakan. Jawablah dengan Allah. Itu saja. Bukan pakai 2 juta sebab hasil usaha aku dah penat-penat berniaga, aku kena ada duit. Kena ada lah sikit. Takkanlah. Mana boleh. Dia ada cerita lain panjang, jela-jela. Islam tak melarang kemajuan. Malah Islam lah yang memandu umat untuk maju. Majunya umat Islam sehingga memikirkan tentang syurga. Bukan dunia lagi. Kemajuan umat Islam itu sehingga memikirkan bagaimana sesuatu perkara di dunia itu sampai tahap bahasa istilahnya sustainability. Iaitu jariah. Kita mati tapi dunia tu tak mati lagi. Kita mati, dia hidup lagi. Apa dia? Jariah. Jadi bila jariah ni, barang-barang yang kita pakai tu bukan barang-barang yang orang kata apa, cepat habis. Barang yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, lama, dia elok, dia mestilah mahal. High quality. Tu kemah di Arafah tu kan. Kemudian di Mina. Itu kemah bakar tak terbakar tu. Kerana berlaku kebakaran satu tempoh hari, maka keluar satu design kemah yang tak terbakar. Berapa harga sebiji? Sebab tu Islam bukan meletakkan tak boleh pakai mahal-mahal. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak pakai mahal-mahal sila. Yang masalah bermegah-megah, bermewah-mewah. Megah. Bawa Honda kan. Honda 2000 cc. Apa Honda apa? Saya tak kerti Honda. Yang biru-biru tu apa? Type R. Bunyi tu kan. Tapi bawa Honda Nodo, lemah dia rasa. Honda Nodo, tahu? S70. Motor. Sedih dia bawa dia. Tapi bila bawa kereta begitu, rasa sedap. Lepas tu tingkap turun separuh. Sebab apa? Tak nampak muka, rugilah. Nampak? Itu jadi masalah lah. Kalau tuan-tuan pakai kerana keperluan, silakan. Lepas tu, dia bukan diukur dengan mahal atau murah. Diukur dengan perlu ataupun mahu. Adakah kita pakai sesuatu itu mengikut kemahuan atau kita memakai mengikut keperluan. Nah, jadi bila sebut tentang tadi dunia ni, iblis dia akan menunggang perasaan kita, melupakan kita kepada pencipta. Sehingga kita hanya menumpukan kepada perasaan kita. Suka, duka. Suka, duka. Dia tumpukan kat situ.
Kau tak suka ke hidup kau begini-begini? Sampai bila kau nak hidup macam ini? Dia akan bermain dengan emosi, akhirnya dia terganggu dengan emosi itu, lalu dia beramal bukan kerana sedar dengan suruhan Allah, kerana terkesan dengan emosi itu. Contoh beramal sebab susah, lalu dia beramal bukan sebab Allah. Buktinya bila senang, slow down sikit. Dulu time susah, doa. Kalau boleh angkat tinggi. Bila dah senang, rasa amin. Amin. Amin gitu. Sebab apa? Semua dah ada. Sihat dah. Duit dah selesai, hutang dah selesai, pun tak ada apa salah dah kata. Walhal doa tu sebab kita hamba Allah. Setiap baik-baik kalimah itu adalah membawa kepada pahala kita memerhatikan kalimah-kalimah yang dibaca. Bukan sebab kita susah atau senang, walaupun memang kita meminta dan kadang kita susah juga. Itu masuk kata. Tapi Iblis ni dipakar. Dia bab mainkan perasaan ni nombor satu. Sebab itu kalau kita lihat jentera-jenteranya dalam bab ruqyah ni, kalau tengok siapa ikuti dalam bab ruqyah, bagi yang terkena dengan, kita ambil sihir lah. Perkara pertama yang kita akan nampak adalah dia akan ada gangguan perasaan. Yang terkena sihir lah. Tak semua gangguan perasaan tu sihir. Ni bermaksud ada quote-unquote lah. Kita cerita yang sihir. Biasa kesan yang sihir itu, perasaannya akan terganggu. Antaranya cepat marah. Marah-marah. Dia marah-marah. Tu tak kena, ni tak kena. Marah je kerja. Antara. Belum tepat lagi. Tapi nak bagi tahu, apabila ada gangguan daripada syaitan, jin yang berideologikan iblis. Syaitan namanya. Manusia yang berideologikan iblis, syaitan. Manusia, syaitan. Jin, syaitan. Maka dia akan mainkan perasaan, biasa perasaan yang terganggu. Yang terganggu dengan keadaan. Sebab tu umat Islam, kau tengok dalam amalan kita, dalam bab tasawuf, semuanya adalah untuk menundukkan perasaan. Semua amalan kita yang kita buat, kita lakukan, natijahnya adalah nafsul mutmainnah. Makin dia beramal, makin tenteram perasaan dia. Orang provok pun dia macam, dia tak ada aku pantang, bab-bab macam ni. Ada tak ada cepat nak pantang-pantang. Sebab tu cuba punya hebat umat Islam zaman dulu, zaman sahabat tu. Walaupun berperang, tapi bukan berperang dengan perasaan marah-marah, bukan. Syariat. Sebab tu perang tu diletakkan pada syariat Allah. Jadi jemaah yang mulia Ta'ala, saya kena pergi ke satu tempat di Putrajaya. Saya kena berhenti setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada perbahasan ini, insya-Allah, dalam menyikapi kehidupan yang sebenar ni, dalam kita menumpukan perbahasan kehidupan ni, dan kita meneliti apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Moga-moga tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga amalannya yang sedang kita lakukan. Itu yang sebenarnya. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, tak kata-kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam dan penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Man insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allah